Dan dua tumpuan terarah di Dewan Rakyat hari ini masing-masing berkaitan dengan projek kapal tempur pesisir LCS, sama ada projek itu diteruskan atau sebaliknya. Selain itu, satu usul tergempar dikemukakan ahli Parlimen Pembangkang meminta agar Dewan Rakyat membahaskan mengenai permohonan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar. Usul tersebut dikemukakan Datuk Seri Syahidan Kasim, PN Arau, mengikut Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat 18-1. Untuk perbincangan lanjut, kita bersama rakan setugas Hasimi Muhammad. Hasimi, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Hasin. Di studio itu antara dua topik yang menjadi tumpuan untuk setakat persidangan sesi pagi ini, yang mana pada sebelah petang ini juga akan berlangsung juga sambung usul bahas tita diraja. Dan kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Hasin sebentar tadi adalah mengenai kapal tempur LCS, yang mana soalan tambahan telah pun dikemukakan oleh Nordin Ahmad Ismail, PN Lumut, yang bertanyakan adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan perbelanjaan shilin pembinaan LCS sebanyak 9.19 bilion bagi 6 buah kapal tersebut, dan telah pun dijawab oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, yang mana menurut beliau kerajaan tidak bercadang untuk mengurangkan kos tersebut setakat ini, walaupun kapal LCS dikurangkan daripada 6 kepada 5 buah kapal. Dan juga turut diperjelaskan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan adalah mengenai tempoh dijangka kapal LCS itu dapat beroperasi sepenuhnya, kerana sebelum ini media melaporkan bahawa kapal LCS itu dijangka siap pada 2024. Dimaklumkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan sebentar tadi bahawa kapal ini dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2026 kerana perlu melalui proses ujian dan penilaian tertentu, walaupun ia dijangka siap pada 2024. Yang mana menurut Datuk Seri Muhammad Hassan, antara penilaian tersebut ialah penilaian di pelabuhan dan juga penilaian pelayaran, yang mana kedua-dua ujian ini akan mengambil masa sekitar 20 hingga 24 bulan. Dan sekiranya kedua-dua ujian ini telah pun selesai dilaksanakan, barulah kapal LCS ini akan dibenarkan untuk berada di perairan untuk digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia bagi menjaga kedaulatan negara. Namun ditegaskan juga oleh Datuk Seri Muhammad Hassan bahawa ketika ini untuk kapal LCS pertama telah pun hampir siap, di mana kesemua kelompakan utama seperti enjin, kotak gear dan berbaling telah pun dipasang. Kita dengarkan apa dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Betul-betul di dalam gudang Boston Naval Shipyard itu semua dah dibeli itu betul. Enjin semua dah ada. Bahkan kapal LCS pertama itu betul, enjin dah ada dalam badan kapal, gearbox semua dah ada, dia punya shaft dah ada, propeller dah ada. Cuma nak memasang dia punya alat-alat pertahanan ataupun dia punya persenjataan dan juga elektroniknya saja. Jadi dia punya truss tu tinggal lagi satu saja truss untuk dipasang. Yang lain dia membina kapal ni betul-betul melalui blok-blok. Semua blok dah dipasang, cuma blok truss tersebut kerana memang dikosongkan untuk kita memasukkan sistem elektroniknya nanti. Jadi tak boleh pasang dululah, kalau tidak nanti terpaksa buka balik. Jadi terpaksa pasang, dan juga alat persenjataannya tu betul. Yang lain semua dah ada, enjin dah ada, gearbox dah ada, shaft dah pasang, propeller pun dah siap. Dan Datuk Petua, kita mengatakan kapal ini siap pembinaannya, ya. Ini ada dua perkara, Datuk Petua. Kapal ni ada dua perkara, satu pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbor assessment test, betul, dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti sea assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22, 24 bulan, betul, barulah kapal ini akan dikomisionkan, ya. Jadi kita kata kapal ni siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry dock dia.
Dan sejak minggu lepas juga Dewan Rakyat mencuri tumpuan mengenai pengeluaran KWSP secara bersasar, dan hari ini kita melihat juga Datuk Seri Shahidin Kassim sekali lagi mengusulkan agar kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar selepas kita melihat cadangan tersebut turut dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada minggu lalu. Namun kita melihat juga Timbalan Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Maslan telah pun menjawab mengenai perkara tersebut kerana kerajaan ketika ini tidak boleh membenarkan pengeluaran KWSP, antaranya salah satu faktor kerana jumlah caruman daripada ahli-ahli caruman ketika ini disifatkan terlalu sedikit, yang mana termasuk juga melibatkan pengeluaran 145 bilion daripada dana simpanan KWSP ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Dan kita dengarkan apa yang telah pun dikemukakan oleh Datuk Seri Shahidin Kassim mengenai pengeluaran KWSP secara bersasar. Dengan sukacitanya saya ingin memohon pertimbangan Yang Berhormat Datuk untuk membenarkan saya membawa satu usul tergempar bagi membahas berkenaan permohonan mengeluarkan KWSP secara bersasar di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini menggesa kerajaan supaya menyegerakan pengeluaran KWSP secara bersasar oleh pencarum KWSP. Pencarum sudah semakin terdesak, tambahan pula harga barang semakin naik dan kos sara hidup yang meningkat saban hari. Ada yang terpaksa menjual harta dan tinggal selai sepinggang. Sudah menjadi tanggungjawab ahli parlimen untuk mengotakkan janji untuk membantu rakyat. Oleh hal yang demikian, saya merasakan isu ini perlu disegerakan untuk dibincangkan kerana kerajaan perpaduan yang disebut boleh mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan sewaktu era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan ketika membahaskan usul titah diraja seperti tadi, ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin juga telah pun bersetuju dengan usul tergempar yang dibawa oleh Datuk Seri Shahidin Kassim, yang mana beliau mencadangkan bahawa kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar ini kerana memandangkan keadaan rakyat ketika ini segelintirnya yang masih lagi terbeban dan juga terdesak, maka wajar menurut Datuk Mas Ermiati untuk kerajaan menilai semula untuk membenarkan pengeluaran KWSP ini secara bersasar. Kita dengarkan apa yang telah dikemukakan oleh beliau ketika membahaskan usul titah diraja seperti tadi. Disebut oleh Yang Berhormat Arau sebentar tadi, dan ramai ahli-ahli parlimen yang membangkit serta melahirkan keresahan untuk rakyat di luar sana. Sebab itu saya mohon bantuan daripada kepimpinan kerajaan pada hari ini untuk lihat dan timbang semula. Walaupun pada minggu lepas Yang Berhormat Pontian telah pun menjawab tidak akan dapat dipertimbangkan, tapi tolonglah, yang kita pohon adalah untuk pengeluaran KWSP bersasar. Hari ini betul ada 13.1 juta ahli ataupun 51.5% rakyat Malaysia ataupun penyimpan yang bawahnya di bawah RM 10,000, dan mungkin mereka ini yang baru bekerja. Tapi bagaimana dengan pencarum yang telah lama bekerja 20 tahun, 25 tahun, mungkin simpanan mereka ada puluhan ribu ataupun ratusan ribu. Takkan ini pun tak boleh dipertimbangkan? Kerana apa? Ini adalah duit mereka. Mereka nak belanja, tak lama lagi nak puasa, lepas tu nak raya, anak nak masuk sekolah, macam bini nak beranak, macam-macam yang dipetua. Jadi saya harap kerajaan yang ada ihsan ini bantulah pohon untuk pertimbangkan semula untuk KWSP secara bersasar ini. Bagaimanapun usul tergempar yang dikemukakan oleh Datuk Seri Shahidin Kassim ini telah pun ditolak oleh Dewan Rakyat, yang mana Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul mencadangkan agar Datuk Seri Shahidin Kassim mengemukakan semula usul ini ketika pembentangan Belanjawan 2023 yang terjangkakan pada 24 Februari ini untuk dibahaskan di Parlimen. Dan kita akan bawakan semua ini khususnya melihat kepada langkah-langkah kerajaan, apakah akan ada inisiatif lain untuk memastikan bahawa beban rakyat ketika ini yang mendesak untuk pengeluaran KWSP bersasar ini, akan ada inisiatif lain yang akan diumumkan dalam Belanjawan 2022 ini. Dan kita akan bawakan semua perkembangan Dewan Rakyat di Astro Awani dan astroawan.com. Kita kembali kepada Hasim di studio. Baiklah, terima kasih Hasimi Mohamad langsung dari Dewan Rakyat.